Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia, penyedia program inovasi baja organik Encik T.S. Muhammad bin Abdullah dan Encik Ahmad Huzairi bin Khalid. Yang saya hormati, penceramah handal Tuan Haji Zulkifli bin Muhammad. Seterusnya, para hadirin yang saya kasihi sekalian. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan kurnianya kepada kita semua. Selawat serta salam ke atas Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam program pada pagi ini. Saya, Nur Ada Binti Salmi selaku moderator anda mengucapkan selamat datang kepada para hadirin dalam program Talk Bersama SW Corp bertemakan mengurus dan sisa makanan yang berkesan. Hadirin yang dikasihi sekalian, bagi menambahkan keberkatan majlis kita pada hari ini yang penuh bermakna, marilah bersama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Iqbal bin Nur Izan. Majlis dengan hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pujian dan syukur pada Ilahi, selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami menadah tangan menzahirkan rasa bersyukuran atas iradat dan kudrat-Mu yang telah menentukan dan mengizinkan kami untuk berkumpul pada pagi yang mulia ini untuk menimba ilmu pengetahuan-Mu di dalam majlis ini. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Jabbar, Kau kurniakanlah kepada kami dengan hati yang terang dan lapangkanlah dada kami. Kau kurniakanlah kepada kami dengan cahaya kefahaman-Mu, kesihatan akal dan fikiran serta tubuh badan. Berikanlah kemudahan kepada kami dalam apa jua segala urusan dan kurniakanlah kepada kami kejayaan dan kecemerlangan di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Kau terbitkanlah rasa kebesaran di dalam hati setiap mahasiswa-mahasiswi kami yang berada di majlis ini dengan rasa kesyukuran dan kehambaan kepada-Mu. Ya Allah, kami juga memohon agar majlis pada pagi hari ini menjadi dorongan dan galakan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk mereka berusaha gigih dan tekun di dalam setiap aspek pembangunan diri. Ya Rabb, jadikanlah kami dalam kalangan hamba-hamba-Mu yang beriman dan bertakwa. Jauhkanlah kami daripada mengelanggari perintah-Mu. Kurniakanlah kepada kami kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cerdas, rezeki yang halal, generasi yang beriman, serta kurniakanlah kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Akhir sekali, jauhilah kami dari wabak pandemik COVID-19 yang sedang melanda di dunia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudara Muhammad Iqbal atas bacaan doa sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan ucapan ringkas dari saudara Haris selaku pengurus program inovasi baja organik. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang berusaha Encik T.S. Muhammad bin Abdullah selaku penyedia program inovasi baja organik. Yang dihormati Tuan Haji Zulkifli bin Muhammad selaku wakil daripada syarikat SW Corp serta rakan-rakan perjuangan saya sekalian. Sakit gigi, kepala melayang, mulut kaku, pipi pun keram. Selamat pagi para hadirin tersayang. Adakah diriku di mimpimu semalam? Terlebih dahulu saya ingin memanjangkan rasa bersyukur terhadap Ilahi kerana dengan rahmat dan keizinan daripadanya kita dapat bertemu pada pagi yang indah ini. Saya juga ingin menyampaikan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Tuan Haji Zulkifli bin Muhammad kerana sudi menghadiri dan berkongsi ilmu beliau yang hebat dan bijaksana bagi kita. Semoga ilmu yang disampaikan oleh beliau dapat diterapkan dan dimanfaatkan oleh semua para hadirin sekalian. Seperti yang kita tahu,
Pengurusan sisa-sisa makanan merupakan salah satu objektif yang menjadi tunjang kepada kelahiran PIBO. Dengan mengadakan program ini, kita telah mula mengambil langkah bagi mencapai objektif tersebut. Walaupun program begini lebih berseri apabila kita melakukannya secara bersemuka, tetapi kita tak bolehlah menjadikan penularan penyakit COVID-19 ini sebagai satu penghalang bagi kita untuk menimba dan mengilmu bagi mencapai objektif kita. Akhir kata daripada saya sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Zulkifli selaku penceramah yang segak lagi berseri pada hari ini yang penuh bermakna. Moga Allah merahmati segala ilmu dan mencucuri beliau dengan pahala yang tidak terhingga. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudara Haris atas ucapan itu tadi. Para hadirin yang dirahmati sekalian, rakyat Malaysia membuang sisa makanan kira-kira 8,000 tan setiap hari. Sisa makanan ini boleh memberi makanan kepada 8 juta orang, termasuk 990 tan makanan yang siap sedia tanpa dimakan. Kebanyakan sisa makanan yang dibuang memerlukan tapak pelupasan yang selamat dan telah melampaui kapasiti penuh. Statistik yang dilakukan oleh Solid Waste Corporation of Malaysia, SW Corp, menunjukkan bahawa sisa makanan di Malaysia mencapai 15,000 tan setiap hari, termasuk 3,000 tan yang masih boleh digunakan dan tidak seharusnya dibuang. Namun, tahukah anda pemuziran sisa makanan berupaya memburukkan lagi situasi pemanasan global dunia dan fenomena perubahan iklim yang dihadapi di dunia sekarang? Bagaimana? Jadi, untuk mengupas isu yang cukup besar ini, saya akan menjemput penceramah yang cukup berpengalaman dalam bidang ini, iaitu yang akan mengupas dengan lebih dalam tentang isu kita pada pagi ini. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan sedikit sebanyak tentang penceramah kita pada hari ini. Nama diberi adalah Haji Zulkifli bin Muhammad. Beliau berumur 55 tahun. Berpengalaman dalam mengendali dan menguruskan kebersihan kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru pada Oktober 1989. Beliau pernah dilantik sebagai pegawai Kita Semula Negeri Johor pada akhir tahun 2011. Beliau juga telah berjaya meningkatkan kadar Kita Semula dalam negeri Johor dan Malaysia dari 15% kepada 31.67%. Ianya melebihi sasaran kerajaan Malaysia yang menetapkan pada kadar 30% pada tahun 2020. Anak didik ITM Shah Alam dan Institut Kesihatan Malaysia ini pernah menjadikan Bandaraya Johor Bahru menerima anugerah PBT terbersih, tempat pertama dan tempat kedua dalam Malaysia. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Tuan Haji Zulkifli untuk mengupas segala isu permasalahan yang ditimpukan berkaitan tajuk kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni sebenarnya kita ni tak boleh ke office, duduk kat rumah je. Jadi saya pakai telefon aja lah hari ni. Boleh Boleh clear Clear Tuan. Boleh Tuan. Clear tak? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi, selamat salam sejahtera kepada semua sekali. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis yang saya hormati dan kasihi pengarah PADO iaitu Tuan Haris Sedania Izwan Masri, juga pada pengurusan dan penasihatnya Encik Muhammad Abdullah dan juga Ahmad Kuzairi Khalid. Terusnya kepada tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi. Semoga pada pagi ini, pagi yang ceria, semoga pada kali ini kita sama-sama dapat menimba ilmu. Semoga sepanjang perjalanan berprogram ini kita dirahmati oleh Allah SWT sepanjang masa. Okey, tuan-tuan yang saya kasihi, tajuk yang diberi pada kami adalah pengurusan sistem vertikal.
Okey, saya akan mengupas sedikit pengurusan sistem kerja untuk makluman hadirin yang sekalian yang saya kasihi. Dari segi permakanan ini adalah salah satu part yang paling kecil saja kalau kita kata pengurusan sistem kerja. So saya ingin tahu sedikit, adakah masa saya pukul berapa akan tamat? 11.55 tuan. 11.55, alhamdulillah. Okey. Untuk makluman, saya akan mengupas tentang pengurusan sisa pekerja. Dalam sisa pekerja tersebut, dia ada semua. Sisa makanan, sisa apa semua sekali kat dalam tu. Okey. Isi kandungan saya akan pergi kat penting-penting saja yang mana ingin kamu tahu, ingin kamu faham dan juga yang mana sesiapa yang ingin mencari pengalaman dan pengetahuan, insya-Allah saya boleh bagi. Dan di sini juga nanti kalau ada pemuda untuk masuk tempat kami, insya-Allah inilah salah satu soalan-soalan yang kamu kena jawab. Okey, untuk maklumat pertama, saya daripada SMB Corp Negeri Johor. Sebenarnya SMB Corp Negeri Johor ni adalah Perbadanan Pengurusan Sistem Pekerjaan dan Pembersihan. Dia adalah jabatan kerajaan. Ia adalah di bawah kerajaan Kementerian Kerajaan Perumahan Tempatan. Dan saya ni kaki tangan kerajaan lah. Okay? Untuk makluman semua sekali. Untuk makluman juga, saya akan terangkan juga sedikit kenapa PPS dulu Perbadanan Pengurusan Sistem Pekerja kepada SMB Corp. Sebenarnya Perbadanan Pengurusan Sistem Pekerja dan Pembersihan Awam ini adalah nama terawal, nama diterdahulukan setelah didudus di dalam Parlimen. Namun agak sukar, panjang namanya dan telah diberi nama baru iaitu SMB Corp. Senang je, benda sama saja. SMB Corp dengan Superja, cuma perbezaannya bahasa Inggeris SMB Corp. Okay? Dan kalau Perbadanan Pengurusan Superja ni agak sukar, maka perbadanan ditukar pada SMB Corp untuk permudahkan sahaja. Perbadanan Pengurusan Sistem Pekerja dan Pembersihan Awam dikekalkan, cuma panggilan singkatnya sahaja SMB Corp. Saya anggap semua faham lah ya. Okey. Penubuhan sikit saya akan cerita sikit saja. Penubuhannya bermula pada Jun 2008, tak silap saya. 2008 ya. 2008 yang mana penubuhan ini sebenarnya telah diluluskan oleh pihak kementerian dan kabinet, dibentangkan dalam kabinet yang menggunakan akta di bawah akta Pembersihan Awam, Pengurusan Sistem Pekerja dan Pembersihan Awam, Akta 673. Okey, Akta 673. Okey, apa fungsi dia sebenarnya? Saya pergi visi. Tujuan dia sebenarnya pada nombor tuan-tuan faham. Next. Okey. Aliran pengurusan sistem pekerja, tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan lebih faham. Yang mana cuba imagine. Pertama, mesti tong bermula daripada rumah. Daripada rumah, kita akan menghasilkan sampah. Bukan sampah makanan. Berbagai sampah yang ada di situ. Sebelum ni, kebanyakannya sebelum ini lah, kita kumpulkan setempat, kita buang dalam tong. Okay? Right. Setelah kita buang dalam tong, kita tak tahu ada yang buang tong. Betul. Ada juga yang tak ada tong. Tetapi kita expect dia akan putih dan sebagainya. Apa yang kita sepatutnya, dia tak pergi lagi di tempat pengurusan, tak. Dia tak pergi tempat pengurusan. Dia kita bagaimana lorong-lorong yang kita tetapkan. Yang mana perancangan kita tetapkan. Yang mana? Di mana dia akan putih semua, dah penuh untuk semua. Dia akan pergi satu tempat yang mana dia panggil untuk pengasingan. Apa itu pengasingan? Untuk asingkan sampah-sampah yang boleh kita semula. Yang ada sekarang, sampah sekarang jadi rebutan. Now sekarang lah, sampah dah jadi rebutan, dah menjadi orang kaya. Nanti kalau ada masa sekejap, saya akan cerita tokoh-tokoh kaya di Negeri Johor sahaja kerana sampah. Okey, saya kenal daripada majlis Bandar Hijau Baru dulu. Saya akan cerita sedikit belakang lah. Lepas tu telah diasingkan semua sekali, barulah kita masuk tempat putusan. Situ sedikit. Kalau awal sekarang, itu semasa sebelum pelaksanaan pengasingan. Sekarang, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita dah 2-3 tahun, kerajaan telah mengarahkan. Kita laksanakan pengasingan di rumah terlebih dahulu.
Ini pengasing bermaksud kita asingkan sampah-sampah yang boleh kita guna, jangan buang dalam kesalahan. Yang boleh buang dalam tong sampah, bahan-bahan yang tidak boleh kita guna. Contoh, makanan yang tak habis. Ini kita kat sini saya kupas sikit makanan. Contoh, perut-perut ikan. Sedikit je lah. Contoh tisu-tisu saja. Semua bahan-bahan yang boleh kita semula seperti apa, kertas, apa lagi, tin, seperti botol, minuman dan sebagainya yang kita nak buang, itu sebenarnya tidak boleh dibuang di dalam tong sampah. Dia ikat dan letakkan di tepi. Yang mana kita buat kita semula. Kita semula ni, kalau part kita semula untuk saya cerita, tuan-tuan dan puan-puan perlu mengambil masa kau tambah 1 jam lagi. So, saya akan sikit saja bagi masuk. Di atas pengasingan ini ialah, pengasingan inilah menyebabkan pencapaian jaga kita semula meningkat. Okay? Kita walaupun kadang saya rasa anak-anak kecil pun sudah faham bagaimana kita semula ini dilakukan sebagainya kumpul. Apakah jenis-jenis barang. Tuan-tuan, puan-puan dan puan-puan yang saya kasihi. Sekarang kita bercerita tentang kebersihan. Saya bercerita suka tentang kebersihan ni kerana sebenarnya banyak dalam surah-surah Al-Quran kita memperingatkan kita, terutama surah Al-Asri demi masa demi kerugian, juga dalam surah Ar-Rum yang mengatakan tangan-tangan manusia, juga surah-surah yang lain seperti pembaziran itu adalah amalan syaitan, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Ya, betul. Pembaziran itu adalah amalan syaitan. Okey, banyak lagi surah-surah yang lain. Tapi inilah penyebab kenapa perkara ni kita faham tapi susah nak buat. Contoh kita faham. Kadang-kadang sampah kita tahu semua sampah perlu buang sampah. Tapi berapa ramai yang mampu ikut? Okey, ini saya nak bagi tahu, saya minta maaf. Begitu juga kita kata sedekah itu adalah terbaik. Sedekah itu adalah pemakai kepada kekayaan, menambahkan lagi rezeki dunia dan akhirat. Tapi berapa ramai orang masuk sedekah? Kita gitulah kita dia. Tetapi juga menjaga kebersihan itu adalah separuh pada imam. Berapa ramai yang sanggup ikut peraturan-peraturan yang ditetapkan? Sebenarnya ini adalah peraturan yang Allah SWT suruh kita buat. Kita buat, kita tak buat, kita dah malas. Kita ingat kita ada syurga belum tahu lagi. Sesungguhnya Allah dah kata dalam Quran, sebesar zarah lakukan dosa akan ditimbang satu persatu. Cuba kita fikir banyak-banyak. Kita fikir dengan dalam fikiran. Apakah masalah zarah tersebut? Pertama, buang sampah ini. Apa lagi? Banyak lagi. Kita buang makanan pun kira yang kalau kita membazir. Banyak lagi. Kita tak perlu kupas. Itu kena panggil betul-betul tak boleh kupas. Okey, tapi pada dasarnya saya ingin anda faham, tuan-tuan yang saya kasihi, yang saya hormati, faham kenapa dan mengapa kerajaan minta. Bukan kerajaan saja yang suruh buat ini semua, tapi Allah SWT telah menetapkan dalam Al-Quran. Cuma baca faham. Sentiasa menjaga itu. Supaya kita menjadi orang-orang yang berkumpul, supaya kita menjadi orang-orang yang bukan pembazir, menjadikan orang yang sebagai orang yang terbaik, orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang tidak menyebabkan kacau gaduh kepada orang lain. Itulah Allah pandang. Semoga kita dirahmati pagi ini. InsyaAllah saya akan lanjutkan sedikit. Itu adalah selingan-selingan kenapa dan mengapa ia selaras dengan kehendak Allah SWT. Jadi kenapa dan mengapa saya bercerita tentang ni? Kerana pertama apa yang kita buat semua ni adalah kehendak Allah SWT. Yang kedua, kebersihan adalah tanggungjawab sendiri. Kata Allah, kalau kita tak jaga, maknanya dunia ni tak akan bersih. Kita sendiri yang kena jaga. Yang ketiga, tanggungjawab. Yang ketiga, kalau kita pembuang, ia menjadi bencana kepada alam. Kenapa dan mengapa? Kita adalah penyumbang pada dosa. Kita juga penyumbang kepada bencana alam. Kita juga
penyebab kepada kesusahan kepada orang ramai. Juga kita sentiasa, kita ialah sebenarnya pengganggu kepada kehidupan sejagat, baik kehidupan dalam air, baik kehidupan atas darat. Kerana kita suka buang, walaupun satu benda kita buang, contoh kita buang plastik sajalah di atas jalan. Kita belum tahu plastik itu hancur tak hancur, dia tak hancur. Mengganggu tak orang lain, pasti mengganggu. Mengganggu dari segi apa? Dari mata dan sebagainya, aliran air dan sebagainya. Kita tak tahu berapa banyak yang kita lakukan. Marilah kita sama-sama supaya kita bertaubat. Dan kita tukar kita punya habit kita budaya kita menjadi orang yang bersih. Perbuat kita sedikit sentiasa yang kita amal ini, kita dapat rahmati Allah SWT. Okey, kita itu adalah aliran pengurusan sifat pekerja dan pengurusan. Dia menyebutkan sikit kerana dalam dia sebut kerajaan Malaysia tadi itu sesungguhnya kerajaan ini kebersihan kita berjaya perlu diuruskan dengan benar. Okay. Untuk makluman jenis-jenis, saya ceritakan sikit jenis-jenis sifat pekerja. Kita begini jenis-jenis mungkin saya tak boleh cerita panjang lebar, nanti saya tertinggal banyak barang-barang yang penting, saya tertinggal. Tuan-tuan yang saya kasihi, sebenarnya jenis-jenis sistem pekerja ni macam-macam kita ada kat sini. Pertama, kita isi rumah saja. Ada isi rumah adalah jenis-jenis rumah. Kita ada pembinaan adalah di tempat-tempat pembinaan. Contoh tuan lebih tahulah, komersial ni adalah tempat-tempat perniagaan dan sebagainya. Dan juga perindustrian, berbagai-bagai industri ada. Ada yang kimia, ada yang tak lah, di mana industri dan sebagainya. Dan yang tempat awam banyak. Yang paling tuan-tuan mungkin tak tahu apa itu sila kerja import, kita dan sebagainya. Contoh kita import orang-orang dari Singapura, nak jadi kita nak buat import, kita dah putih punya import. Itu saja sedikit. Okey, next. Okey, kita tengok sikit tuan-tuan. Saya minta tuan-tuan tengok, perhati kenapa dan mengapa pentingnya kita. Kedudukan terbersih dalam Malaysia sekarang. Malaysia, negara Malaysia, berapa kedudukan sekarang? Tuan-tuan nampak sendiri di slide tu. Negara Malaysia sekarang penduduk hanya 68, berapa ratus negara di mana tenaga kita. Kenapa dan mengapa jadi gini? Inilah sumbangan kita. Sumbangan apa yang perlu kita buat? Pertama, sumbangan yang perlu kita buat menjaga bersih. Bukan suruh jaga bersih kawasan mana? Kita sendiri. Kawasan kita, kalau mana kita berjalan dan bantu. Tak payah penyumbang kepada kekotoran. Kalau kita walaupun gula-gula tu makan, tak payahlah kita simpan dalam poket. Nanti kita buang lagi. Kita tak marah pun. Tapi kita marah apabila orang buang kekotoran. Kita marah apabila ia penyumbang kepada kekotoran. Kita marah apabila dia lah penyumbang kepada bencana alam. Itulah sebenarnya. Pada dasarnya kita nasihat. Semoga manusia-manusia yang kita begini bersedar dan cepat sedar. Termasuk saya sebagai manusia yang perbuatan yang kita walaupun sedikit itu ialah sebesar cara pun dia akan dikira. Kita boleh buat hanya banyak kesilapan kita. Semoga kita diampunkan Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, tuan-tuan lihat sendiri berapa banyakkah sampah di Malaysia sekarang. Pada tahun 2005, berapa banyak ni sampah ni. Kalau betul-betul lah sampah ni banyak tak ada jual, saya rasa Malaysia dah akan wujud lagi. Dalam masa saya tengok, dalam masa 10 hari sampah ni boleh naik sampai sama tinggi dengan dalam 10 hari sampah ni banyak ni boleh sama tinggi dengan KLCC. Banyaknya sampah untuk tuan-tuan. Dan untuk makluman tuan-tuan, sampah jadi banyak lebih kurang 49 dan 50 tan. 50,000 tan satu hari. So, itu adalah penjanaan sampah di sini. Banyak mana ni tuan-tuan? Kalau kali buang sampah banyak ni, satu taman memang habis. Itu je banyaknya. Tuan-tuan kena sedarlah macam mana banyaknya. Okey, tadi kita tuan-tuan tengok
Next slide. Okey. Tuan-tuan boleh tengok, memang betul tuan-tuan, memang betul yang kita tadi. Okey, sisa pekerja yang paling banyak kita buang adalah sisa makanan. Betul. Makanan. Sebanyak berapa? 44-45%. Bagaimana kamu tahu? Inilah function saya kita tadi. Kita pergi tapak perubusan. Kalau buah lawan sampah kita bekerja. Buang sampah kita asingkan. Ini ada. Pasal tu kita dapat tahu banyak mana sampah. Dan berapa kali buat? Setiap tahun kita buat. Dia ada tim dia. Setiap tahun buat untuk menentukan kadar. Sekarang tuan-tuan boleh tengok satu persatu di slide ni. Kadar kita semula yang paling banyak apa dia? Kita bekerja adalah makanan. Dulu kita lamping tak ada masalah, tak ada lamping. Sekarang lamping dah meningkat. Kenapa? Orang pakai kuala pas pakai lamping, pakai mudah buang. Okey, itu statement yang ini adalah fakta. Ini adalah kebenaran yang berlaku dalam Malaysia sekarang. Okey, bagaimana kos pengurusan sisa pekerja, tuan-tuan boleh tengok dari mana. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, kita sebenarnya mengurus sampah saja belum lagi kita longkang jatuh. Saya pun nak cerita aspek yang kecil ni, cerita ni memang panjang. Pengurusan kos kita nak kat salah buang ialah RM7 satu tan. Satu tan kita kena bayar untuk masuk ke 40 perusahaan. Tuan-tuan boleh fikirkan, kalaulah 50,000 hari, berapakah banyak duit kita bayar? 50,000 tan satu hari. Satu tan 7 duit kita keluar. Kapal ni kita dah jadi pegawai kapal ni. Banyaknya kos-kos yang kita keluar. Tuan-tuan kena sedar bahawa di manakah yang kita buat, apa yang kita buat, inilah duit habis. Yang apa? Siapa yang kita buat? Kita sendiri. Yang untuk mengatasi masalah kubur, tuan-tuan kena bantu kerajaan. Tuan-tuan kena bantu diri sendiri. Tuan-tuan mencari pahala. Tuan-tuan kumpul pahala. Tuan-tuan mencari kehormatan dengan Allah SWT. Tuan-tuan jadi syukur. Ini satu. Kalau saya ulas satu persatu tuan-tuan, lama sangat masa. Kenapa dan apa kata suka? Okey, sebenarnya apa yang saya suka? Kita boleh tengok. Menghadapi. Pertama, yang paling saya suka mula-mula kami buat, yang pertama dia ada lagi tahap cintakan kebersihan. Tak ada tahu pun tentang kebersihan. Allahu Akbar. Kalau boleh dia makan kat situ, dia buang dia suka-suka tu minta. Itu kefahaman. Itu penjelasan yang perlu kita letakkan dan kita ambil iktibar supaya kita nak jadikan orang-orang Malaysia ini adalah pindah kelas pertama. Bukan pindah kelas bawah negara ketiga seperti dulu. Kelas pertama macam mana? Pertama orang tahu kenapa buang sampah. Tak buang sampah. Tu dia bertolong-menolong. Tak payah tunggu orang dia ambil sampah bila jumpa. Kita sendiri kutip. Paling hebat. Okey? Apa lagi? Bilalah kalau kita ada orang yang berduit, contoh kita sekarang semakin kaya dan mampu nak, itu tambahan sampah. Itu nak bagi tahu kenapa itu adalah acara kami untuk melaksanakan kita semula nak melakukan kita semula. Itulah cabaran kami. Jadi kita
faham apakah cabaran yang kami hadapi. Sesungguhnya cabaran besar untuk mengubah pemikiran pelaksanaan kepada tak baik kepada baik. Ya, tak baik kepada baik lagi. Kenapa dan mengapa? Kakak ni kesedaran sivik yang ada mungkin tahap 50 dan 60%. Kita ingin jadikan ia, alhamdulillah, setelah beberapa yang kita laksanakan, beberapa program yang kita laksanakan, alhamdulillah itu telah menampakkan kejayaan. Okey, apa dah kejayaan yang kita buat? Saya tentang pesan makanan tadi. Pengurusan makanan tadi sebenarnya berbagai cara yang kita boleh buat. Okey, berbagai cara yang kita boleh buat. Antaranya makanan tu kita boleh keluarkan jadi baja. Untuk penjelasan yang baja bagaimana saya akan terang satu persatu, mungkin tak tepat lah. Okey, saya akan penjelaskan pengurusan ni berawal daripada rumah, bukan dan sebagainya. Okey, kita pergi bilakah kerajaan Malaysia mengarahkan kita untuk buat pengasingan. Okey, kenapa? Tadi sebenarnya saya beritahu bahawa dalam 3 tahun kebelakang ini kerajaan dan yang drastiknya pergi rumah ke rumah tuan-tuan, buka tong sampah tuan-tuan. Faham? Kita buka tong sampah tuan-tuan, tengok sampah dalam tong tu adakah ada tak barang kita semula. Kalau ada barang kita semula dalam tong sampah tu, pertama mungkin kita, kalau pengakuasa tu tak nak ambil tindakan, mungkin dinasihat. Tapi kalau dah ambil tindakan, dia kena compound terus. Berapa compound? Yang permulaan RM50. Tapi masih lagi orang yang degil. Bina masyarakat untuk mengubah budaya masyarakat tukar. Budaya yang jadi mesti aman terus. Bawa penjara terus. Kita tak. Kita bagi setahun dah menasihat dan sebagainya. Tapi makluman bermulanya kita dah pergi tengok tong rumah ke rumah. Tuan-tuan, kalau pesan kepada mak ayah, isteri, jangan buang barang kita semula pergi cek secara random, rumah kita aman terus. Maaf tuan-tuan, biar saya maklum dulu, biar tuan-tuan yang ada kat sini tak terkejut. Berjalan, sekarang kita dah banyaklah kesamaan. Masing-masing dah ada yang terkejut. Datang kat ofis dan sebagainya ada. Dah banyak dah. Dan ada yang kena saman, yang buang sampah ni, itu dah banyak ada gitu. Pasal tu, tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan memperkenalkan tentang kita semula. Apakah jenis-jenis kita semula yang kita buat? Recycle. Tiga item ni pun bukan benda baru. 3 item ni disuruh daripada baru. Nabi Muhammad sendiri pun telah buat benda ni keluar. Mengajar kepada umat dia, pertama menjadi orang-orang yang sentiasa menjaga kerjaan. Yang kedua, benda-benda semua jangan jadi kita buang kerana ia membazir pembaziran. Yang ketiga, barang-barang yang kita dipakai ni, kita buat sesuatu boleh jual, boleh dapat duit. Membazir benda-benda seperti ini. Okey, tuan-tuan, saya dah tak boleh jadi
Saya pergi pengasingan tuan-tuan, tuan-tuan juga kalau kat rumah, tuan-tuan asingkan sepak duduk macam saya kata tadi, tuan-tuan simpan dulu tong sampah. Barang-barang tuan-tuan disimpan. Beberapa kaedah tuan-tuan boleh buat. Pertama, tuan-tuan kalau simpan boleh dapat duit sendiri, boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan boleh jual. Tapi tuan-tuan akan baca macam apa. Jadi kalaulah malas juga, letaklah di tepi tong, ikat cantik-cantik letak di tong untuk makluman. Saya nanti jadi nak cerita sedikit, tapi kita ambilkan dulu tungkang-tungkang ramah saya dulu. Okey, dalam elemen 3R ni sendiri dia ada elemen 3R ni ada 3 utama sekali, reduce, reuse dan recycle. Okey, kita pergi reduce dulu. Amalan mengurangkan, reduce kurangkan. Okey, apa yang kurangkan? Buat sampahkan sedikit yang besar dulu. Kurangkanlah buat sampah. Kenapa begitu? Kurangkan sampah. Macam saya tadi, barang yang berharga jangan buang. Kita boleh buang tu jangan buang. Barang sampah yang tak berguna sangat yang dipikirkan sebelum itu baru buang. Yang tak boleh kita tulis baru kita buang. Itu dah kita kurangkan. Kita nak beli sesuatu kurang. Kita fikirkan dulu. Membazir tak membazir. Kita fikirlah yang baik. Supaya kurangkanlah barang-barang nanti betul nanti menjadi barang-barang sampah. Itu saja. Kita tak payah membazir. Tak payah tamak. Ini dah diajarkan oleh dalam Quran. Dah diajarkan oleh Rasulullah. Kita jangan jadi orang tamak. Jangan tolonglah jangan buang. Baju banyak-banyak. Tuan-tuan banyak-banyak baju. Tuan-tuan bagi saya. Kalau tak nak, saya akan ambil. Bagaimana dia mungkin boleh bayar sikit tak apa. Saya akan ambil. Kenapa? Buat tu biasa saya akan bagi sedekah kepada anak yatim. Banyak saya buat gitu je. Maknanya orang yang bagi baju untuk sedekah kepada baju lama tu saya ambil, saya jual balik. Dan maknanya anak yatim ni kalau beli Quran, buat makan apa banyak. Nabi kata bagi kepada anak yatim makan, bagi baju kata besok dia kita makan gini. Macam gini besok dia. So apa yang kita terima? Baju yang kita tak nak pakai, ni boleh telefon saya. Telefon saya juga. Dan nanti saya juga nak ambil. Kalau kata nak duit, kita bayar sikit. Tuan-tuan. Jadi setelah kita jual lah, saya tak ambil duit pun, saya memang sedekah. Supaya saya tahu, teruskan segala duit pun boleh penjualan tersebut. Pertama, saya akan bagi kepada anak yatim. Kalau dah anak yatim penuh, orang kata dah tak nak duit lah, kita akan bagi kepada orang-orang tua. Kalau tak ada sangat, kita sumbang
bebankan kepada Al-Quran bang. Saya adalah pendengar saja. Saya adalah membantu saja. Jadi fikir-fikirkanlah. Tuan-tuan boleh bincang. Ini adalah projek itu yang faham di akhirat. Projek ini adalah projek yang paling mulia. Tuan-tuan buat. InsyaAllah saya akan bantu tuan-tuan. Jangan bimbang. Kita sama-sama berjalan. Bukakan hati kita, kita sentiasa pada jalan lurus. Sebabkan kita baca, iya kan Abu iya kan Astagfirullah. Okay? Okey, yang ketiga, recycle. Ini recycle ni janganlah diambil. Kita mengasihkan barang-barang yang kita semula, kita buat beli yang boleh berfaedah dan boleh jual. Okey, kita maklumat tuan-tuan yang okey, botol tu kita buat recycle. Kita bagi kepada user dari botol. Kita asingkan, kita kecil, kita hancurkan semua sekali, kita buat dan sebagainya. Dijual baju itu dah RM80 lain. RM80. Company jual pula baju, kita beli pula dah RM150 lain. Daripada botol. Tuan-tuan pernah pergi hotel. Hotel 5 bintang lah, hotel 3 bintang tak main. Hotel tergebor, selimut. Yang rasa lembut sedap tu daripada botol plastik. Okey, itu mahal lah tu. Tanya, inilah elemen saya nak angkat. Dan Malaysia sekarang masih di peringkat pertengahan 10%. Kita nak capai sampai ke negara maju 70%. Berapa lama lagi? Ini bantuan tuan-tuan lah. Nak tanya siapa? Kita kan kena berusaha dari masa ke semasa. Kalau tanpa bantuan tuan-tuan, kalau ada tanpa kerja bersama ada semua, kita negara kita pun tak akan capai matlamat itu. Tak pun patut penjara. Pak, memang bersih. Macam Singapura ditangkap apa semua tu, memang bersih. Tapi kita tak macam itu. Kita nasihat demi nasihat. Kita semua nak jadi budaya. Kita tak nak kena paksaan. Dan menjadi budaya itu adalah perkara yang murni yang boleh kita ceritakan kepada anak-anak kita kepada masa depan. InsyaAllah. Itu adalah perkara-perkara yang saya bincangkan sedikit kepada tuan-tuan. Semoga tuan-tuan faham. Walau tak seberapa sekarang, buku 11 lah. Kaedah saya baru sekarang tak habis lagi. Sikit lagi. Okay. Kita tengok dulu jenis kita gula yang boleh kita gula. Tuan-tuan saya rasa tak payah faham. Tak payah firang sangat. Dah tahu semua lah. Jenis-jenisnya. Next. Selas pun dia pun dengar original. Terus semua sekali. Okey, kertas, masih makanan, plastik, sisa, besi, aluminium. Okey, banyak lagi barang-barang yang boleh kita nak. Kalau boleh ambil. Okey, jadi kita percaya kasihkan sisa dapur. Okey, kita dah pada kata makanan sisa baki. Apa itu sisa baki? Sisa baki ini adalah sisa daripada dapur kita. Sisa berbeza. Tetapi sisa-sisa yang tidak boleh digital semula. Inilah sisa baki. Sisa yang perlu dibuang dalam tong sampah. Bukan yang di dalam tepi tong sampah. Tuan-tuan di slide ini sisa baki dari sisa yang boleh maka meletakkan tong sampah. Di tong sampah hanya sisa baki saja dalam itu, iaitu sisa yang tidak boleh kita tulis. Okey, saya dah jelaskan sedikit. Cuma tuan-tuan,
yang saya cerita itu telah masuk tadi kaedah pengurungan sisa kita semula tadi, saya dah cakap tadi. Sisa kepentingan. Kadang-kadang begitu perkara yang pertama kita buat kita semula lah. Kita boleh buat proses dulu, kita mengurangkan macam saya kita gunakan balik kita. Perkara yang boleh mengurangkan tapak pelupusan, yang boleh mengurangkan kos pengeluaran. Okey. Oleh kerana saya dah masuk di situ kerja, saya cerita sikit kaedah pengurusan kita tukar. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan berfikir tentang kita tukar dan kita taman. Tukar ni, taman dah kita sistem apa pokok-pokok yang kita sendirilah. Pokok kita tempat. Contoh kita nak buang apa lagi? Meja, pakai meja, nak pergi, contoh macam itulah. Tuan-tuan, tak payah nak pergi jauh-jauh nak buang nak bunyi. Tak apa tu kalau ada tempat apa semua je nanti telefon lah kita akan bagi tahu itu masalah. Tuan-tuan, tidak ada halangan. Okey. Okey, dan juga sesama yang diletakkan tidak menghalang, tidak menyebabkan kepada dan sebagainya, tidak menyebabkan ganggu pejalan kaki, tidak menyebabkan pada ganggu pada kenderaan-kenderaan dan sebagainya. Tuan-tuan kena faham. Kerana ini adalah di taman ini besar kalau babuk dan sebagainya. Okey. Kenapa saya sedikit untuk makluman? Kenapa perlunya? Kenapa perlu yang telah dia akan bagi tahu supaya kita kurangkan apa? Kenapa kita diwajib? Kita akan dia kerasnya. Okey, tuan-tuan, saya tak payah terima. Kenapa nak jadi kebetul? Kenapa kerana sebab apa? Sebab perlu kita buat kita semula. Sebab tuan-tuan kalau pergi berjalan di mana-mana ataupun di pantai dan juga di taman lagi. Ini aja lah. Ini lah penyebabnya. Kenapa kita nak jadi musik? Kenapa nak jadi musik? Sebab semua orang suka jadi musik. Satu. Kenapa? Kenapa perlu kita mula? Jangan nak mengurangkan sampah. Macam saya cerita tadi. Kenapa nak mengurangkan sampah? Tuan-tuan dan puan cuma imagine. Fikir dengan sendiri. Kita dapat pengurusan yang ada sekarang. Dah. Sangat nak buat dapat pengurusan kan hitam. Nak buat kat situ kan hitam. Memang betul pun. Apabila ada dapat pengurusan berbagai perkara yang kita kena fikir, pertama busuk barunya. Itulah, bila berlaku ni dapat bukan apa penyebabnya. Dah confirm jangan gangguan kepada air bawah tanah. Tanah, kalau tak jaga betul. Siapa yang libatkan? Kita semua. Orang yang kita buat tapak perusahaan ni penyebab yang tak sesuai untuk lagi buat pembangunan. Malah kalau kita gali jumpa lagi. Dia perlu memakan masa berapa tahun, tak adalah kajian sampai ke 50 tahun. Itu contoh tapak perusahaan tahanan tu. Kita dah tutup dah. Gali sampai pada itu juga. Saya dulu jaga tanah. Kontrol kat situ, jalan tahanan belakang udara. Semua orang tahu kot belakang udara tu adalah tapak perusahaan dulu. Dulu tak ada pun, dulu jauh daripada dulu. Sekarang dah ada kawasan pandau.
Tutup semua, tutup gali sekarang pun sampah lagi. Dah berapa puluh tahun dah? 30 tahun dah. 30 tahun dah kamu bukan masa sampah macam biasa juga tadi tu. Itu yang kata, ia akan membazir ekosistem dan sebagainya. Okey, yang ketiga, kenapa perlu kita pula? Kerana barang kita semula menghasilkan jana pendapatan, mempunyai dah mampu memberi pekerjaan-pekerjaan kepada rakyat kita. Bukan rakyat Malaysia, negara luar pun mana. Berapa banyak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau tuan-tuan puan-puan yang dikasihi, pernah pergi tempat perusahaan. Contoh yang ada tak Malaysia, iaitu Geelong ni SBN, ada pagar dan sebagainya. Kita pergi tempat yang lain lah, tempat yang tak pernah ada kawal dan sebagainya. Kawal pun ada kawal tapi tak berapa kawal. Di situ kalau CEP, ladang CEP dan sebagainya lah. Kalau tuan-tuan tengok sekarang je, orang yang kutip sampah dan sebagainya cari barang. Ramai beratus orang pergi cari bahan-bahan kita semua di kawasan situ duduk. Ini merupakan bahaya dan sebagainya. Sekarang Anjay. berapa ringgit dia dapat satu hari. Jelas dia macam tak lari. Kalau dulu dia kata sebelum kita laksana pengasingan, dia tak lari, dia akan dapat bersih minim RM80 kali. Satu orang. Kalau dia batang dengan anak dia dan 3 orang, dia boleh mencapaikan 200 satu hari. Untuk dapatkan barang-barang kita semula dan jual semula. Ini saya sendiri yang tanya di tapak perubusan. Kenapa? Saya sendiri yang turun tapak perubusan. Saya turun sendiri bersama-sama dengan dia untuk menyelami dan buat kajian sekali lah. Saya buat cakap ni bukan saya omong kosong, ini fakta. Dia cakap lah dengan dia orang. Sekarang, dulu banyak. Tapi sekarang susah dia kata. Sekarang nak dapat rujuk barang-barang yang kita buang. Kerana dah negara Malaysia dah buat pengasingan. Nampak perbezaan? Itu dah menjadi sumber. Tadi saya kata yang ketiga menjadi sumber. Okey, yang keempat kenapa? Kenapa kita perlu buat pelaksanaan kita semula? Yang keempat, dah tentu kos yang tinggi dalam pengurusan sistem ginjal. Tadi saya dah terangkan tadi, 1 tan sampah yang dihasilkan oleh tuan-tuan kita membayar sebanyak RM75 untuk masuk tempat perusahaan. So, 75 tempat perusahaan. Sekarang kita telah menghasilkan sampah sebanyak 10 satu hari. So, tuan-tuan, bila pula faham, kita semula ini adalah satu perkara yang mulia yang untuk mendapatkan pahala supaya dan kita boleh juga buat pada dengan sebagainya. Kenapa lagi kita boleh buat pelaksanaan kita semula dulu laksana? Okey. Okey. Selain daripada itu juga kita semula ini membantu kepada negara seperti kita ini, negara yang untuk bila negara kita bersih dan cantik, kita dah buat satu sistem yang baik. Pelacung-pelacung datang tu suka datang ke Malaysia. Dan ialah sekarang suka nak cerita sebab COVID kan. Pelacung bila datang dia puji Malaysia, dia bersih dan sebagainya, mengamalkan sebagainya, dia suka. Dia akan suka pergi tengok tong kita semua. Sebab tempat dia pun dah ada benda tu. Asing kan tak ada. So dia suka. Jadi bila kita pelacur pun suka. Jadi bila orang suka, orang datang ramai kat kita. Memperhebatkan ekonomi Malaysia. Menggalakkan lagi pertumbuhan ekonomi Malaysia. Banyak lagi tuan-tuan yang puan-puan yang saya kata. Mengapa yang perlu kita laksanakan. Yang paling penting mengelakkan bencana alam. Selama ni kita buang pun sampah di dalam atau sebagainya. Bencana alam lah penyebab yang banjir dan sebagainya. Dan juga tempat itulah juga buat penyakit yang menyebabkan
vektor lalat, vektor nyamuk, tikus dan sebagainya membiak. Dan apabila tempat itu dikumpul dan dibuang suka-suka hati, di situ pertumbuhan nyamuk. Adanya takut-takut dengan air. Itulah yang banyak rugi Malaysia. Bukan sektor ini saja rugi. Sektor kesihatan pun juga bertambah dengan. Saya nak cerita panjang lebar. Kalau tuan-tuan boleh cari lagi, kenapa dan mengapa perlu amalkan kita semula. Yang paling penting, saya nak bagi tahu, cari redha. Cari redha Allah. Hayati surah Wal-Asr. Dan Al-Quran banyak juga mengatakan, so hayati demi masa kita dalam kerugian dan sebagainya. Okey, nak jadi orang beriman, orang beriman tidak akan buat apa-apa kepada alam. Orang beriman tidak menyusahkan alam kita. Orang beriman tidak juga penyebab kepada mudarat kepada jiran-jiran. Hayati surah Wal-Asri. Kalau baca Wal-Asri, hayati baca mengapa dan mengapa cari guru. Pasti anda. Okey. Tuan-tuan, di dalam juga. Okey, kita next. Berapa tadi pukul 11 berapa tuan? Pukul saya ambil? Bulan 50. 9.55 kan. Sekarang dah 11.20 kan? Okey. Okey tuan-tuan. Sedikit sebanyak pengurus. Jangan sampah dulu kan. Saya nak cakap dulu tuan. Dulu kita nak bagi pun susah. Bukan senang. Kalau nak bagi kepada tong sampah dari rumah ke rumah ni memang tak boleh sangat. Kalau kita nak contoh, kita nak bersalam. Untuk bersalam 10 orang senang. Tapi untuk bersalam 10,000 orang susah. Begitu juga untuk memberi tong sampah ke rumah mudah. Tetapi untuk memberi 600,000 negeri jauh, 600,000 negeri jauh, susah. Okay. Itu pun ada orang tak nak ambil lah tujuan ke rumah bermacam sungai kita. Untuk jaga bersih bukan senang. Okay. Dalam pada masa tersebut juga, kita ada menyediakan sangkar kita semula. Bantu kepada rakyat. Bantu kepada tempat-tempat supaya orang mudah asingkan, mengajar. Di dalam slide ini, saya rasa ada majlis bandaraya kita telah beri sebanyak 172 sangkar. Tolonglah jaga. Ada. Tolonglah pergunakan sangkar-sangkar ni ada. Ada tempat je bakar pula sangkar ni. Allahu Akbar. Dan saya juga rasanya bangga kepada orang Malaysia. Kerana ada tempat dijaga. Saya rasa kecewa. Ada tempat dibakar. Dan saya minta supaya sedarlah wahai semua insan. Sedarlah wahai pendengar-pendengar. Agar kamu dirahmati Allah. Yang kita beri jaga dengan guna. Pergunakan dengan Tuman, sangkar yang kita kasih di bawah majlis Melayu baru saja kita kasih sebanyak 122. Nak buat sangkar ni pakai kos, bukannya KLU. Okey, di bawah IPA itu Iskandar Puteri sebanyak 221. Pasir Gudang kita kasih sebanyak 124. Dan NPKU 20. NPK 17. Okey, Batu Pahat 26. Okey, 24. Okey. IMDP, FK13, total yang kita keluar sekarang sebanyak 662 sangkar. Tuan-tuan boleh tengok sangkar ni dalam ni, menampaklah. Jadi kita bagi tuan-tuan kalau rasa berminat untuk sangkar, timpak permohonan pada kami bagaimana caranya. InsyaAllah kita akan bantu tuan-tuan. Kalau boleh kita kalau ada stok, kita akan cuba usahakan. Tuan-tuan boleh bagaimana untuk laksanakan kita semula. Bukan untuk ya, niatkan Allah Ta'ala. Anda bantu jadi dari kami. Niat kerana Allah Ta'ala nak bantu, nak jaga betul. Niat kerana elak pembaziran, tuan-tuan dapat duit. Okey, untuk makluman tuan-tuan, siapa tak kenal masjid Udah aja. Dulu saya pernah buat kerjasama program kita semula di dalam 3 tahun pertama saya boleh kumpul 40. Daripada 40,000 ringgit itulah dibuat renovate dan sebagainya. Tuan-tuan, dari Allah Ta'ala, tapi kita kena usaha. Okey. Kita laikkan tentang seorang atau 2 orang pengusaha kita semula di Berjaya. Okey. Sebenarnya ada seorang, saya cerita pertama ada seorang belakang rumah saya ni je. Belakang rumah saya ni ada seorang Cina dulu. Dia nak buat
nak cari kerja tak ada susah dan dia berjumpa saya, macam mana dia kata you buat kita semula sebagainya lah. So dia pergi ambil satu kilang, dia pergi sewa apa semua, kilang tu kilang tak pakai, kilang orang tak nak, dia bincang-bincang kalau itu kan. Langkah pertama dia ambil kumpul pergi cari, lepas tu orang nak atar dia suruh minta orang hantar rasanya. Sehingga sekarang dia telah mencapai, dah jadi kaya, dia boleh beli banglo. Adik dia 100 orang banglo, rumah dan punya. Kereta pun, kereta besar-besar belaka 3-4 biji. Yang sekarang dia menggajikan 20 orang pekerja. Menggajikan 20 orang pekerja bukan sikit. Memang 2,000 seorang dia sendiri cakap. Dan sehingga kan ni dia sukses lah. Alhamdulillah. Dan saya cerita seorang lagi, kerana kan semula ini, ada sang dulu Cina juga jalan kempas lama, saya cerita di jalan kempas lama. Dia jumpa saya dulu dekat majlis Bandaraya Johor Bahru untuk dapat lesen. Lepas tu, saya ingat dalam 5 tahun kemudian ni lah, dia jumpa saya dekat permah, saya tengah beli apa tak tahu, dia panggil tuan. Rupanya saya minta dia duduk dalam BMW besar. Dulu pakai kereta aja, kereta tu dulu dengan asal. Sekarang dia beli BMW dia tu 600,000 2 biji. Apa? Saya tanya dia kenapa dan mengapa. Dia pun saya dalam BMW, dia tunjuk bisnes dia kita mula yang tuan kaki dulu. Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Janganlah kita kerana gaji kita dah 10,000, 20,000 kita dah tengok ke atas. Sesungguhnya belum tahu lagi kita dapat redha Allah SWT. Sedikit-sedikit menjadi bukit. Kumpul sedikit menjadi bukit. Lagi ada kita bersyukur Allah kata bakar rezeki. Jadikanlah manusia juga bersyukur kepada Allah. Allah janji dia akan tambah rezeki. InsyaAllah, tuan dan puan-puan yang saya kasihi, kita sikit tengok keadaan kita semula. Buka keadaan kita semula. Kita semula di Malaysia. Next. Sebenarnya banyak lagi nak kita. Tuan-tuan boleh tengok sikit. Saya tak boleh cerita banyak-banyak. Bermula daripada berapa dengan usaha kita telah sampai sebanyak 267. So, Alhamdulillah kesedaran semakin meningkat. Sekarang bercakap kesedaran. Bagaimanakah saya buat kesedaran? Untuk maklumat setiap daerah menjadi video. Apabila ada program, setiap bulan ada 2 kali hingga 3 kali kita pergi satu daerah-daerah. Saya sendiri tim di dalam 5-10 orang akan buat kajian rumah ke rumah berkaitan dengan pengetahuan tentang kita. Alhamdulillah daripada asal dulu hanya 95% pengetahuan dan sebagainya. Alhamdulillah itulah setiap tahun kita buat. Tuan-tuan, kajian ni saya buat setiap tahun. Saya sendiri jadi leader ni. So, tuan-tuan jangan fikir. Okey, tuan-tuan perbandingan perasaan. Okey. Saya tak ada cerita banyak ni, next slide. Kita tengok apakah jenis-jenis kita semula yang paling banyak sekarang. Tuan boleh tengoklah sendiri. Yang paling bakaran dulu plastik sikit, sekarang dah jadi banyak. Plastik itu plastik. Ya, semua plastik banyak sekarang guna. Okey, kertas sekarang kaca dan sebagainya, logam. Semula yang ada di dalam Malaysia, larang Malaysia sekarang. Kita cerita tentang sikit insentif untuk kebersihan negara lah, negara. Okey, kita pergi next slide. Okey, tuan-tuan. Okay. Ini adalah dasar kebersihan negara. Saya bagi tahu kepada umum saja, tak boleh detail. Okey, antara asas kebersihan negara yang telah dilaksanakan di Malaysia iaitu menyedarkan atau memberi kesedaran kita kelestarian alam sekitar. Bagaimana yang kita nak buat ekonomi kitaran, kita semula tadi lebih kurang ekonomi kitaran, tabir urus dan pengaksaan. Yang macam kita pengaksaan akan pergi cari orang salah, tabir urus yang betul, pergi cek tong sampah, tengok orang buat sampah tak. Inilah kita nak buat, kita buat lah. Kita berjalan sekarang. Okay, penting elak daripada kesamaan menjadikan modal instan yang kualiti. Itu apakah instan kualiti? Masa saya cakap tadi, ingin jadikan menjadi
Kita kelas mana tentang kebersihan tanya semua kali. Inilah kelas yang telah ditetapkan oleh dasar kebersihan negara. Okey, apakah dilakukan? Okey, saya kata sedikit mana kami lakukan untuk menjadikan pertumbuhan dan pengetahuan yang lebih. Okay, untuk makluman kita berbagai cara kita buat. Antaranya kita masuk dalam TV. Kita promosikan kita semua. Promosi semula. Tuan-tuan tengok kurangkanlah semua dalam TV kita bayar waktu semua. Dan juga dalam radio dan sebagainya. Tak cukup tu poster. Tak cukup tu kita pergi sekolah-sekolah mendidik daripada tadika sampai ke apa yang sekolah kita buat pertama kita pergi tadika. Kita didik. Lagi modul kan. Dia ada modul. Itu saya berikan. Modul kita semula. Dah ada modul. Sekolah rendah ada modul. Kita buat modul kita semula. Sekolah menengah ada modul. Kita buat kerjasama dengan ini. Semua kita pergi. Kita buat semua kan. Ceramah yang saya pergi. Saya pergi ceramah pasal budak-budak. Budak-budak darjah 5, darjah 6, standard lain. Budak-budak tadika, standard lain. Budak menengah, standard lain. Budak universiti, standard lain. Ini adalah standard yang kita dah kena belajar. Kita kena buat sendiri dulu. Kalau kita tak amal, kita tidak hayati. Kalau jenis dia tak amal suruh orang buat, itu payah. Itu bukan saya. Antara itulah. Lah kita bagi lagi macam tangkal, bagi pucuk lagi ke orang untuk laksanakan tangkal. Kita bagi kalian lagi, aktifkan lagi kita. Dan berbagai cara kita buat tuan-tuan dan puan-puan terkasih. Bukan setakat tu je. Kita buat pertandingan akla, pertandingan kita peringkat negeri Johor, pertandingan kelas 10 peringkat kebangsaan, terlantik semua skor pertandingan ni semua. Banyak kita buat. Berbagai ceramah motivasi kita dengan kerajaan. Saya bagi ceramah semua ni. Community, semua saya bagi. Tak berhenti sampai sekarang. Kali bagi dulu lah kot. Saya bagi ceramah. Tapi dengar tak dengar tu nombor 2. Yang paling penting, saya sudah sampaikan benda amanah yang baik. Saya dah sampaikan perkara itu. Orang nak ikut, itu bukan urusan saya. Itu urusan Allah SWT. Yang penting, apabila kita bagi sedikit ilmu, insya-Allah engkau pun kita sendiri pun akan dapat pahala. Jangan bimbang tuan-tuan. Jangan bimbang puan-puan. Anda duduk dalam selit pahala. Kenapa dan mengapa? Mencari ilmu Allah. Kenapa dan mengapa? Kerana mencari redha Allah. Kenapa dan mengapa? Kena nak buat benda baik. Kenapa? Allah dah kata dalam Al-Quran. Kita nak buat, kalau kita bagi dia surah ayat wal asri pun betul. Kita dengan benar, kata yang benar. Ajar benda yang betul. Jadi kan ni kita ajar kepada anak. Kalau anak buat, insya-Allah dia meninggal pun pahala itu kita dapat. Kita cerita kepada orang lain, insya-Allah benda itu akan berjual kepada kita. Bukan Allah bersia-siakan. Kerana ilmu ni kita tak boleh simpan sendiri. Ilmu ni kita sepak supaya ilmu yang baik dipergunakan. Puan-puan yang dikasihi, fikir balik ni betul tak betul saya cakap. Macam saya cakap, orang nak buang. Daripada kecil lagi kita dengar ni di sekolah. Tolong buang sampah dalam tong sampah. Jadi kita di sekolah. Tapi sehingga kita besar dah tua, cuba fikir, berapa ramai yang mampu buat? Berapa ramai yang mampu ikut? Ramai. Tapi itu bukan nak buat macam mana? Nak perangai macam gitu. Nak buat macam mana? Nak kena sama pedih. Macam Singapura, baru ikut. Sebenarnya tuan-tuan, kita putus asa untuk menegur orang, bagi ceramah motivasi. Itu nombor 2. Orang buang, kita tak payah. Kalau kita digaduh, kita je sampah tu. Boleh pahala. Pernah buat, saya banyak kali buat. Orang putus rokok, orang buang, kita pergi kutik depan dia, kutik bersih semua. Dan lah dia akan jumpa. Bang, minta maaf yang baik, saya tu menyesal. Banyak kali saya terima. Saya dah terima banyak kali benda ni. Tapi tak payah kita nak bangga diri. Ada orang ambil benda itu. Jadi buat macam itu, orang akan dapat nikmat. Allah SWT. Tuan-tuan kalau jumpa je pokok-pokok kayu di tepi jalan, tuan-tuan berhenti sekejap. Alihkan untuk senang. Allah SWT. Tenang selapang-lapangnya tuan-tuan. Okey.
Apa yang kita buat? Ini gotong royong dan sebagainya kita dah buat. Macam-macam kita buat. Asas ni kerajaan itu tadi, kalimat dan sebagainya. Kita buat berbagai-bagai cara. Ini sedikit je kita kalau tuan-tuan duduk dalam tu, kalau pening pada apa yang kita laksanakan. Supaya menjadi ke arah yang lebih baik. Menjadikan ke arah orang progresif. Menjadikan ke arah negara yang lebih bersih. Man, orang buat tak buat, ini nombor dua. Yang penting usaha kita je. Yang hero kebersihan SMB Corp pergi kaedah Corp cari hero kebersihan, masuk dalam hero kebersihan. InsyaAllah tuan-tuan jadi hero kebersihan, menjadi hero kebersihan Malaysia. Okay, kita akan panggil tuan-tuan kita berada ni contoh kita buat di akan ditanggung oleh pihak kami, akan beri dan sebagainya. Tolong masukkan hero kebersihan ni. Okey, pertandingan perkis. Ini adalah peringkat negara kita buat. Contohlah. Ini macam-macam sejarah juga ni. Plastik sekali guna waste to art. Ini pertandingan kami buat. Crash to cash. Tadi saya dah cerita tuan-tuan kumpul baju ke apa semua tuan-tuan tak tahu jual ke orang telefon saya. Dia datang ambil. Itu panggil crash to cash. Nanti saya jual sikit bagi kawan. Dan lebihnya saya akan sumbang. Tuan-tuan yang ambil bagi saya tak ambil duit. Kalau saya lah. Kalau saya lah. Kalau gunanya tak ambil duit pun. Kos kita pakai kos sendiri. Kita ambil, kita jual supaya pahala itu dapat mengalir kepada penyumbang. Itu ya. Okey. Okey. Dah sikit lagi masa. Tentang jangka hayat tapak rupusan ciri-ciri alami. Saya rasa tuan-tuan masih sikit sangat je ni. Tuan-tuan nak cerita, saya nak cerita buat pemakanan lah sikit lah. Jangan ada tak ada dalam slide ni pemakanan lah. Okay, macam tadi jugalah. Saya nak cerita 3 ada sekolah lah camping yang kita buat ni. Saya rasa dah lewat sangat dah masa. Dalam 15 minit lagi buat. Tuan-tuan. Saya cerita apa proposal lah tuan-tuan. Okay. Jadi proposal apa yang kami buat tak kurang kami ada pakar dia. Pakar, okey. Sebab masa dah kurang, saya pergi sikit kat program. Semoga tuan-tuan berani juga sedikit. Saya dah cerita perjalanan bagaimana untuk jadikan bersih. Nah, semualah, tetapi dalam 70% tuan-tuan faham apa yang saya kasih. Walaupun dengan 70% tuan-tuan faham. Agar tuan-tuan sendiri mendidik diri tuan-tuan, anak-anak, mendidik pada kaum-kaum keluarga tuan-tuan supaya tuan-tuan mengamalkan benda yang baik. Kena apa? Saya ingat pesan saya, jangan mencari redha Allah. Mencari redha Allah. Orang kata orang tu tak mau. Redha Allah. Kalau kita cari redha Allah, orang kata pasti kata dia ni baik. Kalau kita kata nak tunjuk orang, pasti tu hari nanti kita nampak kebitangan. Tunjuklah. Tapi ingat, perbuatan kita satu perkara pun kita buat, Allah dah janji akan dikira sebesar zarah kesilapan kita. Allahu Akbar. Baiklah, kita bersama kita menyesal apa perbuatan. Supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Okey, saya akan cerita tentang proposal. Tuan-tuan yang sekali. Saya akan cerita tentang proposal Takaful. Kenapa diberi nama Takaful? Sungguhnya sebelum ni saya bersama dengan proposal Takaful 2-3 tahun kebelakangan alhamdulillah. Saya selalu Takaful selalu datang kat sini lah. Dan kita pergi kat sana jugalah. MCP kita pergi kat dia. Profesor Takaful ni adalah profesor di Universiti Jepun House Jepun. Kajian ni buat ni bukan diguna pakai, bukan kat mana dia pakai. Kalau tuan tanya saya, dia pakai kat mana? Indonesia pakai, Filipina sukai, Malaysia pakai. Tapi Malaysia baru sikit lah nak buat. Dah buat tapi tak ke menyeluruh. Ini saya nak cerita sikit bagaimana kita nak buat. Thailand berjaya dia pakai benda ni. Kenapa Indonesia berjaya dia pakai benda ni? Okay, barang yang kita buat, kita nak cerita tentang barang makanan. Makanan yang kita membazir selama ni. Makanan yang membazir sebanyak 45%. 45% adalah makanan kita terutama yang berlaku pada musim-musim Ramadan. Kita pergi kalau bulan Ramadan, kita pergi bazar Ramadan. Bila pergi bazar Ramadan, ain lapar tu, kita beli. Apabila balik
Esoknya kita buang. Itulah demo pembaziran. Faham kan? Saya sebenarnya bazar Ramadan saya buat. Bazar Ramadan saya buat pukul 7 mesti kumpul barang-barang yang tak boleh dijual. Patah pasti bayar barang tu habis. Apa membazir? Saya buat kat situ. Tapi tahun ni kan kita dah susah makanan. Pasal rezeki ni syarat. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita melaksanakan apa keputusan bajet dan kurat, itu kurat air penapaian dia dulu. Bagaimana nak buat air penapaian tak kurang? Pertama, pastikan penggunaan dia adalah seperti yang mana tuan-tuan tunjukkan. Air penapaian. Contoh kita buat kalau buat kat kita memerlukan pertama gula merah. Okey, gula merah. Merah tu contoh yang tempe lah satu. Tempe satu. Kena tempe kot. Okey. Gula merah pun tu. Kalau tak kenal tak pergi, tuan-tuan boleh pergi dekat dengan pasar raya ataupun kedai runcit tanya mana gula merah, tanya tuan akan jumpa. Tengok gula merah. Kenapa dan mengapa dan diguna kita terang sikit untuk buat berapaian. Gula merah ni, tempe ni pertama, tempe yang sekeping, minimal sekeping. Kalau kita nak guna kat rumah, kita minimal sekeping. Contoh kalau nak besar, kena kali lah kena. Kali. Okey, kena gandakan kalau nak besar. Saya cerita yang senang dulu anda faham. Untuk buat rumah, anda cari yang so, tak mau. Tak mau tempe orang betul-betul dah buang. Cari tempe yang baru. Tempe yang tu 2 tahun lalu yang boleh pakai. Tempe tu tuan-tuan ambil. Tuan-tuan boleh potong tempe tu sehalus mungkin. Okay? Jangan peng tu. Potong menjadi hancur. Tuan-tuan jangan makan tempe tu. Nak makan biar lain. Ini kita nak buat tempe ni. Kita nak buat air penapaian. Okay? Apabila tu ada kalau tempe bukan susah pun, potong dia ringan, dia lembut. Okey. Lagi tempe yang plastik ke dalam bungkus ke tak kira, ambil satu je. Tuan-tuan ambil satu balang. Balang yang murah je, tak payah balang macam mana, balang yang plastik je agak-agak. Tuan-tuan pergi cari balang tu awak, tuan-tuan letak lebih kurang 50 liter lagi. Letak liter. Jadi saya dah ada dalam slide ni. Nanti kalau nak detail, nak buat bersama, tuan-tuan boleh panggilkan kami. Pakar dia ada, kau boleh bawa barang-barang sekali, kau ajar satu. Kita buat sama-sama. Kita buat perkumpulan, mungkin 5 kumpulan kita buat. Kita bagi bahan-bahan, kau buat je. Kita tunjuk satu. Buat tak jaya? Jaya. Bagus tak bagus ni? Bagus. Kenapa? Kajian saya buat. Kenapa? Saya tanam pokok. Apa contoh? Pokok kelam. Apa pokok lagi? Semua pokok boleh pakai. Okey. Setelah tu, kita dah ambil semua air tu. Ayah saya kata, tuan-tuan ambil 250 tadi, masuk ke dalam air tu. Lepas tu, semua ambil tempe yang kotor-kotor masuk dalam bakar barang tadi. Gaul. Gaul, gula merah ni adalah untuk pemati pada bakteria. Pada organisme ni panggil bakteria baik. Gaul semua banyak ni. Apabila sebati semua, dah cantik semua sekali. Tuan-tuan, kena tu. Balang air yang dicampur pertama, kedua gula merah, ketiga satu tempe yang dihancurkan. Gaul, tutup. Tutup tu, tuan-tuan pastikan tu sehingga 3 hari. Okey, paling lambat pun 3 hari je. Jangan sampai 5, 6, 7, 8 hari. Bakteria tu, kita untuk membiak bakteria paling cantik 3 hari. Lepas tu, dia dah jadi air penapaian tu lah. Air penapaian ni dah aktif dengan bakteria. Bakteria baik. Bukan bakteria yang jahat ni. Bukan yang macam ke laksana yogurt dan sebagainya.
Dan tuan-tuan bolehlah nak buat baja. Bukan nak buat baja, nak buat kompos. Okey? Okay, macam mana nak buat? Okey. Tuan-tuan cari pertama sekam padi Sekam padi. Kalau tak ada sekam padi, tuan-tuan boleh guna daun kering. Daun kering. Kalau tak ada daun kering, tuan-tuan boleh cari hempas kelapa. Kelapa juga tuan-tuan boleh cari habuk kayu. Dan yang abu-abu lah, sengsau dan usuk menyelah. Nanti kalau tak tahu juga. Tapi perlu diingat, abu kayu, ampas kelapa jangan dalam keadaan basah, dia kena kering dulu. Okey, faham Jangan basah. Okey, selepas tu pastikan ada tanah. Tanah macam mana je tu? Haji tu macam mana tanah? Tanah pergilah, kau tak pergi. Pergi belakang rumah, berkata tanah. Jangan baku sudah. Okey, macam mana? Tuan-tuan ada nisbah. Satu nisbah dulu. Satu padi. Dua tanah. Itulah satu nisbah dulu. Kalau nak besar, gandakan lah. Saya buat kat rumah macam gitu ya. Satu nisbah. Satu nisbah dua. Yes. Ingat satu nisbah dua. Apabila berlaku itu, anda ambil gaulkan semua tanah dengan sekam padi. Contohlah sekam padi ke abu kayu. Bukan. Ambil air penapaian ni tuang biar sama rata. Tetapi jangan banyak kepalkan tanah yang dengan sekam padi tadi tu. Kalau buka dia kepal, dia tak buka, dia dah terkepal. Jangan sampai lembik sangat. Itu kepak cukup dia. Okey, bila dah cukup tu tuan-tuan, bila dah faham kita betul-betul faham, nanti panggil kita lah gini kita dalam maya ni dulu. Raga atau benda-benda yang lah, pastikan seperti kapet lama potong-potong alahkan belah bawah tapi nak elak apa? Lubang tu dari pemutaran tu nak elak. Okey, kalau dia tak kisah masuk tapi biji nanti ada semua dalamnya telur. Dan takut jadi lalat dan sebagainya. Bila tutup semua lubang-lubang biar lubang boleh kapet tu boleh masuk, tak ada masalah. Okey, lepas tu campuran yang kita tadi masukkan dalam lagu ataupun dalam bekas tersebut, simpan. Cantik katakan simpan dulu. Masukkan atas gagal tu. Kenapa kita kaitkan? Sebab pertama nak elakkan daripada gangguan daripada ciku, cicak, apa semua makhluk-makhluk lain masuklah jadi ikan. Biarkan dalam tempoh 7. Oh, dah tak masukkan. Masih dekat. Tempoh 7 hari. Biar kita tahu dalam suhu bilik. Mana kat mana? Di bawah garah ket. 7 hari tuan-tuan buka tengok. Okey, dah keluar ke atas. Itu menandakan bakteria tersebut dah nak makan. Dia nak makan, dia nak cari makan. Apa makanan dia? Cuma makanan tuan. Tapi janganlah letak giabok dan sebagainya. Itulah tak mau. Sama. Makanan. Apa makanan tuan-tuan? Nasi ke, apa mie ke, makanan yang tak boleh kan? Tapi kalau baliknya hancurkan dulu. Kalau nasi ada berminyak, lalu dulu dekat dengan air. Jadi gini buat air masuk. Kalau standard yang saya buat ni, standard buat kat rumah, anda lebih kurang setiap hari 500 gram makanan. Dia yang makanan tak ambil lah. Jangan ambil yang baru tuan-tuan. Makanan yang tak ada. Betul. Besok, tak ada apa? Besok tak ada makanan. Tak ada yang balik. Tak ada. Hancur-hancurkan roti sikit masuk. Makanan mie ke, lalukan dia dari minyak-minyak sangat. Masuk setiap hari, dah 500 gram. Standard buat kalau nak banyak, standard lagi yang besar-besar. Kalau nak niaga, biasa orang niaga, ada tempat niaga lah saya tahu. Kalau ada tahu tempat yang jual, dapat dah 2,000 satu hari pendapatan ada, saya tahu. Daripada kita orang tak apa. Alhamdulillah kita ajar. Lepas tu, tuan-tuan boleh letak setiap hari sehingga penuh. Sehingga penuh. Sehingga penuh, dia dalam tempoh dalam paling maksimum dalam 3 bulan ke 10 kali lah.
3 bulan, 4 bulan jadi murai. Apabila penuh tu, murai dia dah boleh jadi baja dah beberapa kali, adalah terbaik. Tuan-tuan, jangan ambil semua baja tu. Jangan ambil semua proporsi tu. Kerana ambil je separuh, kita boleh tambah je. Tambah je makanan pula. Kalau kita ambil semua, kita kena buat daripada awal. Dan bila tempoh yang sampai tu, dia pakai lagi. Jadi dia separuh yang ambil. Saya cerita secara kasar. Bagus tak? Bagus. Jadi yang buat. Saya buat contoh. Pokok pelang saya taruh yang tu setahun 2 kali. Saya taruh. Pokok pelang tu tak ada musim, tak ada buah. Hebat tak hebat? Tak pernah tak berbuah dan tak pernah. Pokok tak? Manis nombor 1. Tapi sekarang dah besar. Pokok pelang tu dah besar. Tadi saya dah tumpang. Kalau boleh tengok datang rumah saya. Saya dah tumpang separuh lah. Tumpang dekat sikit lah. Sebab dia dah terganggu kepada lagi akak. Okay, saya makanlah. Semua orang kat sini kata pelang saya nombor 1. Okay, dululah. Okay, nombor 2. Yang paling penting, tuan-tuan rasa benda ni tidak untuk beli baja-baja kat luar. Guna baja sendiri. Yang ketiga, nikmatnya membuat sendiri dan okay, yang penting barang-barang yang anda buat ini adalah percuma. Dan daripada barang-barang yang boleh tuan-tuan nak buang, daripada buang, membazir. Tuan-tuan, kalau boleh tuan-tuan membazir melampau. Kerana benda ni menyebabkan keadaan yang suka sendiri dan juga ada percuma. Apakah makanan-makanan yang lain? Tuan-tuan macam saya cakap, semua kulit-kulit makanan pun boleh makan rasa. Tetapi tolong hancurkanlah susah. Kita masuk makanan ke dalam tapak tu boleh, tapi tinggal lagi makanan yang lembut-lembut lah. Kalau makanan lain kena hancurkan dulu. Tuan-tuan akan timbul masalah kemudian juga. Tuan-tuan akan tahu, mungkin tuan-tuan bila dia sebut tuan-tuan nak balik, tuan-tuan nak balik kampung kata. Baja tu akan kering, tuan-tuan jangan bimbang. Balik je kampung, biar kat situ. Makan tak apa, baja tu tak makan. Nanti apabila baja tu kering, tuan-tuan jangan bimbang. Tuan-tuan ambil air, gerakkan balik kacau, diaktifkan balik. Dan bakteria tu dia tidur. Bakteria tu tidur, dia akan aktif balik. Tuan-tuan, kenapa saya kata gitu? Bukan saya buat kajian. Kajian ni buat 2 universiti. Dan satu universiti di Jepun, 2 universiti UPN dan UN. Saya buat. Dan memberi impak yang terbaik. Kan UN pun buat benda ni. Kerana dia kata baik. Kenapa UN buat? Dia buat kajian. Kenapa? Terbaik. Dan dia ada. Dia jual. Tapi dah ada tempah dah dia. Dia dah ada tempah. Tapi tuan-tuan jangan bimbang dia dah kering apa semua, tuan-tuan nak balik tu biar apa semua, jangan bimbang. Basahkan balik apa semua boleh dimakan balik kat dia. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat impak yang baik. Tuan-tuan akan dah tahu pelaksanaan macam mana dah gunakanlah macam mana baja ni boleh guna tak? Boleh guna. Pokok yang boleh guna, pokok bunga boleh guna, pokok limun boleh guna, apa lagi weh? Semua boleh pakai. Kerana baja ni tidak mencemarkan kepada tanah. Bukannya baja-baja kimia. Dia baja menjemurkan lagi tanaman tuan-tuan. Kan tuan-tuan buat dulu baru dapat hasil dia. Maka tuan-tuan saya ni cerita pendek-pendek macam gini, tuan-tuan faham tak faham? Wallahu alam. Yang paling penting masa saya ni dah sampai. Kita tengok lah sikit. Next, kita tengok ada yang sekolah-sekolah buat semua next. Kita tengok dulu. Yang ujung-ujung sana kita tengok. Tak, kita tengok ni baju Takakura tadi. Buka. Nah, 3 art sekolah baju Takakura tadi kita buat. Masa dah habis dah ni. Sebelah 50 dah ni. Naik lagi. Belakang. Terus jaga slide. Belakang lagi dia. Kita tak boleh tanpa lagi. Tak ada lah ni slide kita semua kompos tu dia. Slide kompos tadi. Kita okey, tak apalah slide tak dapat kompos masa kita dah sampai ni. Okey, berikut adalah sisa makanan sesuai untuk kita buat kompos. Kita pertama sayuran, okey. Sayuran memang sesuai lah kan kita racun sikit Jangan bagi tak sayur satu-satu gitu susah sikit dia nak kompos. Apa lagi? Daging. Daging tuan-tuan dia kata jangan buat kompos, lebih baik makan. Okay, kalau tuan-tuan rasa tak habis itu semua sekali masuk boleh masuk ke dalam tu.
Okey, makanan laut lah semua boleh. Jangan tak kerah-kerah itulah. Makanan laut basuh sikit. Hujan sebut teh dan sebagainya, semua kopi je. Roti, telur, bawang, tulang, semua boleh. Jangan tulang-tulang diabok tu dah lah. Tulang ikan pun boleh sekali. Kulit ayam pun. Tapi yang paling pentingnya, ambil yang lembut-lembut lah. Saya harap ada belum nak tahu tu, tuan boleh cuba. Dan kalau tuan-tuan rasa nak panggil kita untuk buat demo dan juga buat kita terus. InsyaAllah kita panggil, saya akan terang dulu kat situ. Lepas tu kita buat praktikal sama-sama. InsyaAllah kalau ada masa kita akan berjumpa lagi. Masa mungkin sudah sampai. Tuan-tuan disarankan supaya tadi pergi cari hero kebersihan Malaysia. Hero menjadi hero kebersihan. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi menjemput saya kerana memastikan dengan ini saya harap tuan-tuan faham apa walaupun sedikit saya kasih, tuan-tuan faham walaupun secara maya bukan depan. Semoga budi baik tuan-tuan yang jemput saya bagi kongsian ilmu ini, tuan boleh memanfaatkan. Semoga kita sama-sama share. Kalau ada kesilapan saya mohon maaf. Kalau ada keterlanjuran saya juga mohon maaf. Semoga sama-sama kita maaf-maafkan dan kita carilah redha Allah Subhanahu taala. Ayatilah surah wal asr yang paling mudah, maknanya baik dan boleh mengubah diri kita. Dan terima kasih kepada penganjur. Terima kasih juga kepada pengarah pengarah yang benar nama Haris Ibu PI Bio tadi, Tuan Haris, dan juga kepada hadir di saya sudahi selama saya berkongsian ilmu dalam pukul 9.55. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.